The gas turbine power plant operating on an ideal Brayton cycle has a, tengok ni untuk kita punya gas turbine ni, dia tak tulis gas turbine cycle dia tulis macam ni, gas turbine power plant. Tu adalah dia punya general name. Cycle tu adalah Brayton cycle. Okay, so kalau untuk ideal cycle dia macam ni simple ideal Brayton cycle. So biasanya orang akan tulis kadang-kadang orang tak tulis ni ideal ke actual ke, orang tak tulis. Tapi bila baca keseluruhan soalan kita akan faham. Tapi ini adalah kita lihat ni bila gas turbine power cycle. Tapi jangan bimbang sebab kita takkan mixkan, kelirukan kenaan dengan tajuk mana dengan soalan mana. Kalau soalan satu, kalau test satu ada dua soalan. Soalan satu mesti pada bab satu. Bab satu mesti pada steam power plant. Bab dua mesti pada gas turbine. Dia tak lari. Kalau dalam soalan final pun macam tu juga. Dia ikut je dia punya bab tu. Jadi awak tak perlu rasa keliru lah. Kalau tahu suatu, ni mesti power plant. Nombor dua mesti gas turbine. Cuma jangan mix kita punya working fluid tu. Kalau untuk steam power plant, dia punya working fluid tu adalah air. Tapi untuk Brayton cycle, dia punya working fluid adalah air. Bila air, kita kena gunakan table yang betul lah. Jangan pakai table pada steam saturated water pula. Dia akan salah. Memang saya pernah jumpa kes-kes yang dia salah. Dia pening ke apa, pergi bantai working fluid yang lain kan. Memang salah lah. Memang masalah besar lah. Itu. Okay. Itu kena bezakan lah. So, gas turbine power plant operating ideal Brayton cycle has a pressure ratio of 8. Pressure ratio tu maknanya nisbah antara P2, ini P2. P2 ni, P pressure line ni terhadap pressure line yang pertama, P1 ni. So, nisbah tu adalah RP tu adalah sama dengan 8. Dia terus bagi pressure ratio 8. So, gas temperature is 300K at the compressor inlet. Titik 1 ni, maknanya sebelum masuk kompresor ni, point 1 ni, gas temperature is 300K. Sebabnya adalah T as diagram, temperature entropy diagram. And 1300, 1300K at the turbine inlet. Turbine inlet maknanya 1, 2, 3. 3, 4. Turbine inlet kat sini lah 3. 3 ni adalah mana maksimum lah. Maximum temperature sebelum masuk turbine adalah 1300K. Jadi nombor 2 awak perhatikan, sekarang kita guna nilai bukan nilai darjah Celsius, nilai K. Dalam table apa semua nanti, so awak kena hati-hati lah untuk nisbah. Kalau guna K je, Kelvin. So utilizing a standard assumption, determine a gas temperature at the exit of the compressor and turbine. Gas temperature at the exit of the compressor. Exit compressor apa? Yang ni lah. Tu. And the turbine. Exit of turbine apa? 4 ni lah. So cari T2 dan T4. B. Backwork ratio. Backwork ratio. C. Thermal efficiency. Okay. Jadi power plant. Jadi solution ni macam mana? Yang pertama power plant operating. Consider. Okay. Compressor. Turbine exit temperature. Backwork ratio. Thermal efficiency. Have to be determined. Okay. Assumption apa? Guna steady operating conditions. Standard assumptions. Kinetic option energy changes. Ni dia punya assumption yang kita gunakan. So, variation of specific heat with temperature is to be considered. Analisis itu gunakan TS diagram. Component involved menggunakan steady flow device. So, untuk cara jawab ini kita punya understanding lah. So, awak tak perlu tulis. Cuma perlu fahamkan lah. Jadi, ini sebenarnya nak guide kita apa yang sedang berlaku ni. Apa assumption yang kita gunakan. Kenapa kita consider ni, consider tu. Semua diterangkan. Okay, tapi tak perlu tulis lah. Jadi, yang perlu tulis adalah macam ni. And temperatures at the compressor turbine exits are determined from the isentropic relation. So, maknanya bagi setiap titik, kita dah tahu T1. T1 kita nak cari T2. Macam mana kita nak cari T2? Kita gunakan persamaan ini. Jadi sebenarnya, T1 300K. So, daripada 300K ni, ini sebenarnya kita rujuk pada table. Table, kita cari berapa nilai entalpi dia. So, table ni kita gunakan table dari untuk air lah. So, table untuk air. Jangan saya check tu. Nombor table.
Okay, maknanya datang table ni. Okay, saya tunjukkan Datang ni daripada table A17. Mana A17? So, bab 1 tadi kita guna saturated water, table, pressure, dan compressed liquid. Kan? Itu bab 1 adalah A4 sampai A7 itu. Bila dah masuk bab 2, kita jangan gunakan table ni pula. Sebab bab 2 ni, gas turbine ni, dia punya working fluid adalah udara. Jadi kita kena cari table limbahkan udara. Table limbahkan udara yang mana? Ni lah, ideal gas properties of air. Table A17. So, kita pergi pada table A17. Table A17. Jadi tadi, dia punya 300 Kelvin, berapa nilai enthalpy dia? 300 Kelvin, yang ni. Apa? Ideal properties of air ni, dia ada temperature. The ideal gas properties of air ni memang untuk udara. Okay. Temperature, ada enthalpy, ada ni PR ni. PR, nilai PR, ada U, internal energy, ada VF, ada dia punya entropy. Okay. So pada 300 Kelvin, 300 Kelvin, nilai dia adalah, enthalpy dia adalah H sama dengan 300.19. 300.19. Itu yang dia dapat tu. Berapa nilai PR dia? Tapi macam saya nak remind lah, sebenarnya nilai cara kira guna ni, kita tak guna sangat sebenarnya pada ujian the exam. Biasa kita punya skema ni, kita guna kaedah satu lagi. Tapi untuk permulaan ni, saya ikut je dulu. Nanti kita akan cari soalan lain, mana kita gunakan kaedah yang biasa digunakan tu. Cari nilai temperature, bukannya kita cari nilai enthalpy. Tapi itu ni saya tunjuk je dulu. Okay, ini pun sebenarnya boleh dapat, tapi sebenarnya jalan kerja dia akan lebih panjang, yang kadang-kadang dia boleh lari bacaan dia. Sebab apa? Sebab kita banyak refer table. Okay, PR, kalau PR 1, 1.386. Mana datang dia? Datang di sini lah. So, ada nilai H, ada nilai PR. Ratio. Okay, PR. So, PR2. So, PR1 kita dah dapat. So, bila kita dapat PR1, T1, kita dapat H1, ada PR1. So, kita kena cari nilai 2. So, nak cari nilai 2 sebenarnya, kita kena hubungan ni je. PR2 over PR1 sama dengan P2 over P1. P2 over P1 ni apa? P2 over P1 ni sebenarnya adalah dipanggil sebagai pressure ratio. Antara nisbah antara P2 dengan P1, pressure ratio. Pressure ratio nilai dia 8. So PR1 ni mana datang dia? PR1 ni datang daripada nilai T1 tadi lah. 1.386 kita ambil daripada table. So kita kali dengan PR, dengan pressure ratio, kita dapat nilai PR2, 11.09. So bila dapat 11.09 daripada sini, baru kita, ini adalah keluar daripada PR2 adalah 11.09. 11.09. Bila kita dapat PR2, baru kita boleh dapatkan nilai T2. So macam ni kita dapat, macam mana boleh dapat nilai T2 pula? Kita baru dapat nilai PR. So apa berlaku adalah, bila kita calculate tadi, kita dapat nilai 11.09. So 11.09, kalau tak ada, kita kena di 11.10. 11.10 ni sebenarnya kita kena interpolate dia di in between. So bila kita interpolate, kita akan dapati nilai dia adalah menghampiri ni lah 540. 540 ni adalah nilai apa? Ni, suhu dia. Daripada PR tadi, nilai PR yang kita dapat, kita boleh nilai. Kalau tak dapat ni, kita in between ni, kita kena interpolate. Memang tak ada jalan lain lagi. Okay. Jadi lepas saya cakap, cara kerja ni memang akan direct lah panjang. Okay. Jadi 540 Kelvin at compressor exit. So mana datang nilai 544 ni? Nilai 544 ni datang ni daripada sini lah, nilai H. Dapat bertable. Maknanya bila kita dapat nilai PR, terus kita dapat nilai suhu dan juga berapa nilai H. Okay. So bila kita dah dapat nilai tu, barulah kita pergi pada next proses lah. Proses 3 ke 4. Proses 1 ke 2 ni adalah isentropic compression.
So 3 ke 4 lah adalah isentropic expansion. Isentropic expansion ni, isentropic expansion 3 ke 4, maknanya dia masuk turbine, berlaku proses isentropic expansion. So tadi yang dia bagi tadi, nilai dia bagi adalah 1300 at the turbine inlet. 1300 at turbine inlet ni kan, 1300 Kelvin. So kita pergi tengok table, apakah nilai yang ada. Okay, 1300 Kelvin, PR dia adalah 330.9 dengan nilai dia entalpi 1395.97. Ya, so kita dapat nilai H dia dan nilai dia, PR dia. Kita guna kaedah yang sama seperti di atas. Jadi kita dah ada, kita nak cari relation PR4 over PR3. PR3 kita dah dapat ini. Dapat kenapa? Sebab dia direct dia ambil daripada nilai yang dia beri tadi. Dapat PR3. Jadi daripada PR3 kita cari PR4. So PR4 over PR3 sama dengan P4 over P3. Kalau P4 mana datang P4 mana datang P3 ni. So P4 adalah sebenarnya sama dengan so P3 adalah 8. P3 over P4 adalah 8. So kalau terbalikkan P4 over P3 adalah 1 over 8 lah. So macam ni kan. Sebab nilai dia sebenarnya P1 over P2. Nisbah ni sebenarnya ada sama, P2 over P1 sama dengan P4 P3 over P4. So ini kalau kita terbalikkan, kita akan dapat dia 1/8 lah, sebab P4 over P3. Kalau P4 over P3 kat sini. Okay, tu dapat 1/8. Jadi dia dapat 8. Okay, faham Okay, lepas tu kita masukkan PR3. PR3 kita ambil ni, masukkan, kita akan dapat nilai PR dia 41.36. Bila 41.36, kita cuba tengok dalam table dapat ada ke tidak. Okay, so itu kita tengok ke table 41. So 41.36 PR maknanya antara sini, antara 39 dengan ni 43.35. 41 39 dengan 41. Okay, so bila tak ada nilai ni, kita kena interpolate. Kita dah buat pada 41 ini interpolate. Jadi kita dapat 41 1.36, kita masukkan nilai. Dan interpolate dia, kita dapati temperature dia adalah antara ni. Dia antara kat sini yang kedudukan dia. Jadi kita kira, kita dapati T4 dia adalah 770 Kelvin. So, entalpi pun kita dah interpolate. Kalau entalpi je ni kan 800 778 kan. So ini P3 ni kita akan dapat nilai dia. Okay, so kita dah buat dalam bab 1 macam mana interpolate. Saya dah banyak kali tunjuk, saya dah share dengan awak. So hopefully awak boleh faham lah. Mana boleh ni, kalau tak faham, aku kena terpaksa buat lagi selesai tersebut. Kena tunjukkan. So kalau tengok dalam jalan contoh, kita tunjukkan sebenarnya tak boleh macam ni. Tapi sebab dia soalan contoh ni sebenarnya nak suruh kita buat yang terperinci. Dia tak adalah buat semua terperinci. Jadi kalau kita tengok macam ni, kita kena tahu macam mana boleh dapat jawapan dia. Jadi kita boleh, kita kena tunjukkan. Jangan terus lompat dia. So kita dapat T4 770 Kelvin. So H4 dah 789.37 kilojoule per kg. Okay. Jadi macam mana kita nak B, mana kita dah selesai dapat H1, H2, H3 dengan H4 ni. T2 dengan T4 ni kita dah dapat nilai dia. Sini kan kita dapat nilai dia. Okay. B, kita nak cari back work ratio tu. Jadi work compressor in adalah H2 minus H1. Ni H2 dah dapat, H1 dah ada. Kita akan dapat ni nilai dia 44.16. So work turbine out adalah H3 minus H4. Selesaikan dapat 606.60 kg per kg. So
So backward ratio adalah nisbah. Kita dah buat di kuliah tadi. Apakah maksud dia backward ratio? So backward ratio backward ratio adalah work compressor divided by work turbine. Nisbah antara work compressor dan work turbine. Work compressor terhadap work turbine. So work compressor adalah kita dah kira ni H2 tolak H1. Kenapa H2 tolak H1? Kat sini work compressor H2 tolak H1, so kita dapat. Satu lagi H3 tolak H4 pun kita dapat. H3 tolak H4 adalah work turbine out. Jadi nisbah dia adalah 0.403 backward ratio. Jadi 40.3% of the turbine work output is used just to drive the compressor. Mana 40.3% ni kita gunakan untuk pusingkan kompresor. Kenapa jadi macam tu? Sebab itu adalah sini. Kan kita nak pusingkan turbine kompresor tu. Kenapa nak pusingkan kompresor? Kompresor ni awal-awal ni biasanya kita kena initiate dulu. Jadi kalau lihat kalau pernah tengok kapal terbang yang dulu yang pakai kipas, kan dia orang kena paksa pusingkan dahulu kipas. Kenapa nak pusingkan dulu kipas? Kenapa kipas kapal terbang tu? Sebab apa? Sebab dia nak kompres. Dia nak kompreskan air. Selepas tu bila enjin dah hidup, macam ni lah saya cerita yang ni lah. Konsep ni saya cerita sekarang yang ni. Jadi, bila enjin kapal terbang tu, dia terbang tengok enjin perangan dunia kedua tu yang pakai kipas tu, paksa pusingkan secara manual kan. Secara manual, pusingkan supaya udara masuk high pressure, lepas tu dia akan terbakar, pembakaran. Lepas tu dia hidupkan turbine tu. So, turbine berpusing. So, bila turbine tu pusing nanti, sebab dia bersambung, jadi dia akan terus pusingkan kompresor. So tak payahlah nak pusingkan manual lagi dah. Tapi sistem sekarang tak payah pusing manual lah. Sistem sekarang dia ada igniter, dia akan gerakkan kompresor ni. Lepas tu turbine akan continue. Tapi yang sistem dulu dia pakai manual. Jadi itu maksud dia nak pusingkan kompresor ni, dia tak boleh biar je tu. Dia kena support pada turbine. Itu yang kita panggil sebagai backward ratio. Okay. Jadi backward ratio adalah 40.3% kita gunakan nak pusing kompresor. Okay. Berikutnya kita nak kira thermal efficiency. So thermal efficiency adalah kita perlu kira juga selain pada work ni, work turbine in, work turbine out ni. Kecil no tunjuk tadi, dia dah besar. Okay. Kita nak kira Q in dia berapa. Q in adalah H3 tolak H2. Kenapa Q in H3 tolak H2 kat sini lah. Kita bekalkan apa? H3 minus H2. Itu adalah QA. Work net adalah W out minus W in. Pada work turbine minus work compressor, perbezaan dia adalah 3 dan 2.4. So kalau kita cari backward ratio, thermal efficiency work net over Q in. So work net 3 dan 2.4, Q in adalah 851.62. Thermal efficiency dia adalah 42.6%. Ataupun kalau kita bersamaan ni, 1 minus Q out over Q in. Maksudnya kita ada Q in, kita dah ada Q out, tu perlu selesaikan. Okay, ada satu lagi kaedah kita panggil sebagai cold air standard assumption. Maksudnya kita assume pada constant specific heat values at room temperature thermal efficiency kita hanya gunakan persamaan ni saja. Iaitu 1 tolak 1 over RP K minus 1 over K. K adalah pemalar untuk udara adalah 1.4. Okay, RP ni adalah pressure ratio 8. Jadi kita gantikan, kita akan dapat 44.8%. So kalau kita tengok 20% tu macam dah tak jauh. 42.6 tapi tak tepat lah. Sebab apa? Sebab ini sebenarnya valid untuk cold air standard assumption sahaja. Nilai dia akan ada sedikit perbezaan. Okay, habis untuk ideal cycle. Next saya nak habiskan kelas dulu. Kelas untuk actual cycle. Actual cycle ni tak banyak. Yang contoh yang dalam ni semua nanti awak buat.
boleh buat. Okay. Berikutnya saya pergi pada parameters affecting thermal efficiency. Boleh faham ke tak ni? Uish, tahu cakap. Boleh Doktor. Boleh dengar Yang table tadi tu dia InsyaAllah Doktor. lebih ke table A17 ya? Ya, untuk bab 2 awak kena gunakan table A17 yang ni. Ideal gas properties ni memang untuk udara, ideal gas properties of air. Okey. Jangan gunakan table lain pula. Sebab untuk gas turbine ni dia punya working fluid, pendali kerja dia adalah udara. Okey. Jadi jangan salah table lah. So basically table A17 yang inilah. Okey, saya sambung. Saya nak habiskan, rasa kita boleh habis cepat sikit ni. Parameters affecting thermal efficiency. Jadi kecekapan thermal Brayton cycle sebenarnya bergantung pada pressure ratio dan specific heat ratio K of the working fluid. Kenapa kita boleh cakap macam tu? Sebab kita lihat dalam persamaan tu dia dah tulis. Dia dipengaruhi oleh kecekapan ni Brayton cycle dipengaruhi oleh ni pressure ratio dan dia punya nilai K ni. Pressure ratio adalah ni P2 over P1 lah yang ni. Isbat ada P2 over P1. Okay. Kedua adalah K. K ni sebenarnya adalah pemalar untuk udara. Kalau udara biasa soalan akan bagilah. Kalau soalan tak bagi, awak pakai 1.4. Dia bergantung. So jangan, walaupun soalan bagi, katakan macam ni kan nampak soalan ni. Simple Brayton cycle using working fluid as pressure ratio 8, minimum maximum cycle 310, 1160 Kelvin, respectively determine. Dia dibagi CP berapa, K berapa. So K kalau dia bagi, kena pakai nilai ni. Tapi kalau dia tak bagi, barulah kadang-kadang dia bagi 1.35 dan bagi 1.3. So awak kena hati-hati. Jangan main bantai semua sama 1.4 je, kena baca dah soalan. Dia bagi ke tak. Kalau tak ada, baru pakai 1.4. Okay. Terus sekarang saya nak pergi pada thermal efficiency, gantung pada pressure ratio dan K. So increase with both of these parameters. Sebenarnya dia akan meningkat, nampak pressure ratio meningkat. Dia punya pressure ratio meningkat, typical pressure ratio of gas turbine, dia punya efficiency pun akan meningkat. Itu kan, nampak kan? The case for actual gas turbine. So plot thermal efficiency for the case of K equals 1.4. Jadi terhadap K equals 1.4, dia punya kecekapan lah. Okay. Jadi maknanya kalau kita tingkatkan pressure ratio, dia kecekapan akan meningkat. Okay. Jadi untuk actual gas turbine, kita lihat some pressure drop occurs. Jadi bila berlaku pressure drop, akan berlaku menyebabkan pengurangan kecekapan, jatuhan kecekapan dia lah. Jadi pressure drop akan berlaku semasa heat addition and heat rejection. Pressure drop mesti akan berlaku punya. Actual work input is more. Maknanya untuk kompresor ni kita perlu bagi lebih kompresor input. Untuk power input ni kita perlu bagi lebih. Apa? Sebab kita nak atasi pressure drop. Dan untuk turbine pula, apa yang berlaku adalah akan berlaku losses, iaitu dia punya actual kerja tu dia akan berkurang. Okay. Sebab apa? Sebab ini dilakukan oleh irreversibility, sebenarnya tidak boleh balik tersebut. Okay. Jadi deviation, penyimpangan actual compressor dan turbine daripada idealnya kita boleh kira, kita gunakan sebagai isentropic efficiency. Jadi kalau kita lihat punya trend bab 1 dan bab 2 ni sama je. Dia akan ada ideal cycle, dia dah pergi pada actual cycle. Kenapa ada actual cycle? Sebab ada pressure loss. Dan kes ni kita cerita pasal pressure loss. Okay. So bila ada pressure loss, kita kena kira apakah dia punya isentropic efficiency untuk equipment tersebut. Katakan untuk turbine, WA over WS. WA maknanya actual over ideal. So ini kita boleh gunakan persamaan tersebut, iaitu H3 minus H. Okey, saya tunjuk dulu graf. Ini adalah pressure line 1, P1 dia pressure line 2. Okey, lepas tu ni adalah P3, ni adalah Ni yang tegak ni adalah adalah ideal. Yang actual adalah yang garis putus-putus. Yang ni pun sama, tegak ni adalah ideal, ni adalah garis putus-putus. So yang tegak yang garis putus-putus ni adalah actual. Kalau kita lihat kat sini dia berlaku jatuhan tekanan. Okay.
So kalau untuk turbine tegak ni, ideal terputus ni adalah actual. So W actual adalah H3 mana H4A divided by H3 mana H4S. Itu turbine lah. So untuk compressor kat sini, work S adalah H2S minus H1 over H2A minus H1. Okay, ini untuk compressor. Jadi kita tengok ni contoh untuk ideal cycle. Tengok contoh ni, kita terus pergi pada yang ini boleh buat, tapi untuk petang ni saya tunjuk yang dalam buku je dulu. Kita dah hampir selesai. Kita tengok last ni. Dah 3:30. Sekejap je dah punya masa. Okay, so deviation ni nanti awak baca next daripada buku yang actual gas turbine cycle. Okay, kita try bincangkan. Saya cuba bincangkan soalan ni sekarang. Assuming a compressor efficiency of 80% and a turbine efficiency of 85%. So, compressor efficiency 80%, turbine efficiency 85%. Determine number 1 is the back work ratio, B thermal efficiency, C turbine exit temperature as discussed in example 9-5. So maknanya dia gunakan soalan satu juga, soalan example 9-5, cuma dia sambung je. Okay. Jadi Brayton cycle, consider TS diagram ditunjukkan, actual compressor are determined by using the definitions of compressor and turbine efficiency. Jadi kita lihat gambar rajah dia dulu. Ni gambar rajah dia. Okay. Sebelum kita lebih lanjut, kita kena fahamkan. So ini adalah P1, ini adalah P2. Yang tegak ni adalah ideal. Ini sama dengan 6.5. Jadi tengok parameter semua sama. T1 300, T3 1300 Kelvin. Tapi dia adalah ideal. Yang actual, yang ni lah 2A. Yang ini actual adalah 4A. So bila actual kat sini saja Q adalah Q in. So Q out pula adalah kat sini antara 4A dengan 1. Okay. Diagram ditunjukkan actual compressor work and turbine work determined by using definition compressor and turbine efficiency. The work compressor, jadi ini sebenarnya work compressor adalah WS over work compressor in. So kita susun je balik. Jadi kita naikkan sini compressor efficiency turunkan bawah. Itu WS ni adalah 244.16. Mana datang 244.16? Itu sebenarnya datang daripada yang kita dah buat tadi. WS 244.16. Ini kita dah buat sebelum ni. Kat sini. The work compressor in idealnya adalah 244.16. So ini sekarang ni kita panggil dia sebagai WS. WS maknanya ideal. Nampak ni 244.16. So sekarang kita nak cari yang actual. Work compressor in yang actual sebenarnya ideal bagi dengan efficiency. Compressor efficiency. Efficiency adalah bagi kosong. Kita dapat 0.8. Soalan tadi bagi tahu compressor efficiency adalah 80%. 80% adalah 80/100 sama dengan 0.8 lah. So betul lah. Jadi baru kita dapat dia punya work compressor in. Actual adalah 305.20. Yang berikutnya adalah turbine. Okay, so turbine out. Turbine adalah actual. Ni efficiency of turbine kali dengan ideal. Jadi awak perhatikan ini perbezaan utama dia. So kita jangan terbalik awak jangan tersilap. Jangan awak bantai sama kompresor ke turbine ke sama je dengan equation lah. Equation tak sama. So kalau kita susun balik kita dapati dia macam ni. Jadi saya habiskan itu. Okay, work turbine out adalah
isentropic efficiency of turbine kali dengan ideal work of turbine. So isentropic efficiency of turbine adalah 0.85. Kenapa 0.85 ni dibagi 85%, 85%, 85% bagi 100, kita akan dapat 0.85. Okay, mana datang dia yang WS ni 606.60? Ni datangnya daripada soalan sebelum ni. 606. WS daripada work turbine berapa nilai dia? Ni work turbine adalah 606.60. Kita dah kira dah. Okey. Work turbine kirakan dapat 515.61. Jadi kalau kita perhatikan work compressor ni, sebab kalau untuk kompresor ni kita perlukan tenaga yang lebih kerja yang lebih besar, 5.2. Jadi kompresor in. Tapi kalau untuk work turbine out ni, dia punya hasilnya adalah lebih kecil, 515.61. So maknanya actual, so ideal 606, tapi sebabkan losses yang keluar ni tinggal dapat 515 je. Dan ini pula dia punya nilai ideal 24.16, tapi sebenarnya kita kena bekalkan 305 je lagi besar. Okay? Jadi itu sebenarnya yang bila kita susun isentropic efficiency, yang ini dia duduk kat bawah kompresor 0.8, 308 dia akan lebih besar lah. Yang ini kita kena kalikan dia. Kalikan dia akan dapat lebih kecil lah daripada asal. Okay? Jadi itu apa perbezaan dia menggunakan isentropic efficiency. Okay, saya dah nak habis dah. Yang saya habiskan last. Jadi backward ratio adalah nisbah antara work compressor in over work turbine out. Jadi kita nisbahkan aja, kita dapati 59.2. So 59.2% kita gunakan untuk pusingkan work produced by turbine. Jadi dia meningkat. Kenapa meningkat sebenarnya? Sebab ini adalah actual. Jadi sebelum ni kalau secara teori ni adalah 40.3% digunakan. Sebab ada losses, friction drop, ada losses. Jadi kita pakai friction, jadi kita sebenarnya backward ratio kita perlukan lebih besar amount dia, itu sehingga 59.2%. Okay, B. In this case, air leaves the compressor at a higher temperature and enthalpy. So work compressor in adalah H2A on H1. Jadi kita nak cari 2A ni actual ni. Ini actual H2A minus H1. H2A dan H1 plus work compressor in. Work compressor in tadi kita dah tahu 305. So H1 300.9. Kita dapat nilai dia adalah 605. Jadi kita dapat QA H3 minus H2A. QA H3 minus H2A. Kenapa? Di sini QA H3 minus H2A. H2A ni actual, kalau kita pergi ke sini tak boleh salah. Sebab dia adalah ideal. Ideal. So actual ni sampai 2A je. Itu dia lebih tinggi. Bila dia lebih tinggi, so nilai akan dapat lebih besar lah QA. Boleh H3 mana H2A dapat 790.58. Kita buat net work out minus work in 710.41 kJ per kg. Jadi thermal efficiency dia adalah work net. So work net adalah kerja bersih lah, out minus in. Okay, divided by Q in. So Q in dekat sini kita dah kira 26.6%. So ini yang berlaku lah. So C kita cari air temperature at turbine exit. Turbine exit adalah H4A. So H4A adalah H3 mana work turbine out. Jadi kita masukkan, selesaikan. Jadi daripada table, cuba ini dia bagi 880.36. So macam mana kita nak tengok? Kita hanya ada nilai tapi 880.36. Antara berada ni antara 840 hingga 860. Berarti kita kena calculate dia baru dapat 853 Kelvin. Okay. Jadi selesai dulu untuk dari saya hari ni.